الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita peluang untuk meneruskan lagi daripada kitab Ta'limun Ta'allim, yang mana kita berada pada siri ketiga ataupun perjumpaan ketiga daripada siri daurah anjuran daripada Talaqi Syekh Duyung di Masjid Seberang Takir ni. Kita dah sampai pada faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Situ nah. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini satu fasal pada menyatakan bidayah, permulaan asbab. Asbab ni makna permulaan mendapat ilmu lah, menerima dan juga belajar. Kadar berapa banyak tu, dan juga susunan pembelajaran itu. Kata pengarang rahimahullah, kana ustazuna Syekhul Islami Burhanuddin rahimahullahu taala adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yuqifu bidayat as-sabqi, dia menghentikan, makna meletakkan permulaan as-sabqi, pembelajaran itu, yaumal arbi'a, pada hari Rabu. Jadi satu seakan-akan amalan ataupun satu perkara yang dibuat bahawa nak mula belajar apa-apa ilmu ataupun buka permulaan kitab dimulakan pada hari Rabu. Dimulakan pada hari Rabu. Buka kitab baru ke ataupun memula pengajian ke pada hari Rabu. Wa kana yarwi fi dhalika hadithan, dan beliau iaitu Syekhul Islam tadi meriwayatkan pada perbuatan itu satu hadis. Wa yastadillu bihi, dan dia menjadikan dalil dengan hadis ini. Wa yaqul, dan katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulakan pada hari Rabu kecuali sungguhnya dia akan sempurna. Dia akan jadi sempurna. Jadi hadis ni sebagaimana yang ditaklid bawah tu, Imam Sakhawi kata tidak ada asal lah. Tidak ada asal lah. Cumanya kita akan nampak tadi bahawa antara ulama menggunakan kata isyarat daripada hadis yang datang dalam riwayat yang sahih, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penciptaan alam ni dengan hari Ahad. Tak, diciptakan Jabal, diciptakan proses penciptaan hari Ahad, Tuhan cipta apa, hari Isnin Tuhan cipta apa. Dan dalam hari Rabu tu Allah Taala, dalam hadis tersebut, Anna Allah Taala khalaqan nura yaumal arbi'a. Allah Taala mencipta cahaya, nur pada hari Rabu. Allah Taala mencipta nur pada hari Rabu. Jadi daripada hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menyusun
menciptakan daripada tanah itu gunung ganan pada hari Ahad. Ini hadis-hadis yang sahih, ni hadis riwayat Muslim. Okey. Wa khalaqa asy-syajara yaumal itsnain, dan Allah Taala mencipta pokok pada hari Isnin. Wa khalaqal makruhati yaumal thulatha. Perkara keji yang huduh-huduh, buruk-buruk, Allah Taala ciptakan pada hari Selasa. Sebab itu antara yang diamalkan oleh orang perubatan ni, dia akan berbekam pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a, dan Allah Taala menciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa batha fiha ad-dawaba yaumal khamis, dan Allah Taala mencipta dan menghamparkan atau mengadakan binatang-binatang serta meletakkan dan membebaskan serta kita katanya menselerokkan. Dalam ni sebut batha fiha, Allah Taala mencipta dan juga membiarkan berkeliaran binatang-binatang pada hari Khamis. Wa khalaqa Adama alaihi salam akhiral khalqi fi akhir sa'atin min sa'atil Jum'ah. Allah Taala cipta Nabi Adam pada akhir waktu pada hari Jumaat. Jadi daripada hadis ini, maka para ulama kita yang dahulu Abi, dan kata Syekhul Islam Burhanuddin, dan demikianlah telah melakukan oleh bapakku. Dan dalam riwayat lain, wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah pun buat gitu. Jadi kesimpulannya, dia boleh tidak ada apa-apa kecelakaan ataupun tu, tidak adalah tasya'um dengan hari tak ada. Maknanya kita buat hari apa pun tak ada masalah. Macam kelas kita ni hari Sabtu kan, takkan nak angjak hari Rabu kan. Tapi maknanya setengah daripada kelebihan ataupun kalau benda itu boleh diubah ataupun disusun, maka mengambil sempena dengan itu satu benda yang kita mengharapkan dapat keberkatan. Wa kana yarwi hadzal hadis, dan adalah dia meriwayatkan hadis ini an ustadzihi Syekhul Imam Al-Ajal Qawamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah. Hadis ini dia daripada gurunya. Wa sami'tu mimman athiqu bihi, kata dia, aku dengar daripada kalangan orang yang aku siqah dengannya, aku percaya dengannya, anna Syaikha Yusuf Al-Hamadani, Syekh Yusuf Hamadani. Syekh Yusuf Hamadani terkenal lah ni. Kalau tengok kisah dia, Syekh Yusuf Al-Hamadani, beliau ni ialah antara kita kata guru lah kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terkenal sebagai wali besar yang ada sahibul karamah rahimahullah. Kana yuqifu kulla amali minal khair, adalah dia berhenti, makna memulakan setiap amalan kebajikan ala yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Apa-apa nak buat benda-benda yang baik, dia buat hari Rabu. Contoh nak buat rumah ke, nak buat apa, nak buat ada projek atau satu urusan penting, dia akan mulakan pada hari Rabu. Wa hadza li anna yaumal arbi'i yaumu khuliqa fihi nur, kerana hari Rabu tu hari dicipta padanya cahaya. Wa huwa yaumu nahsin fi haqqil kuffar, dan hari Rabu ini hari kecelakaan, hari duka cita bagi kaum kufar. Tapi orang kafir Allah Taala musnahkan mereka, yauma nahsin mustamir. Hari mereka dibinasakan Tuhan. Tuhan turunkan ribut, Tuhan turunkan taufan, Tuhan musnahkan kaum-kaum terdahulu pada hari Rabu. Jadi pada hak orang kafir, hari kecelakaan, hari majal, fayakunu mubarakan, maka dia menjadi hari yang berkat kepada orang mukmin. Wa amma qadrus sabqi, adapun kadar as-sabqi fil ibtida', pengajian pada peringkat permulaan.
Kana Abu Hanifah adalah Abu Hanifah rahimahullah taala yahki 'an Syekh al-Qadhi Imam Umar bin Abi Bakr Az-Zaranjari. Zaranjari. Dia menceritakan daripada Qadhi Umar bin Abi Bakar Az-Zaranjari rahimahullah annahu qala masyayikhuna, kata guru-guru kami rahimahumullah, yang bagi an yakuna qadru sabqi lil mubtadi'i, sayugia kadar pengajian bagi golongan mubtadi'in yang baru mula belajar, qadra ma yumkinu dhabtuhu, kadar yang memungkinkan, yang boleh seorang itu dhabit, boleh ingat, boleh dhabit dia, bil i'adati marratain, dengan diulang 2 kali, bil rifqi, dengan cara berlembut. Jadi kadar mana nak mulakan start belajar tu? Start belajar kadar yang mampu, makna kadar sedikit lah, yang sekira-kira kalau diulang 2 kali, orang itu mampu hafal, mampu ingat pengajian tersebut. Banyak itu. Wa yazidu kulla yaumin, dan ditambah setiap hari kalimatan, satu kalimah. Hatta innahu wa in tala, sehingga kan kalaulah panjang lagi masa, panjang tu masa lagi panjang, wa in tala wa kathura, dan jadi banyak masa, lagi panjang masa dan lagi banyak, yumkinu dhabtuhu, boleh dia dhabit dan ingat, bil i'adati marratain, dengan diulang 2 kali, dengan diulang 2 kali. Jadi kadarnya banyak tu, setiap hari tambah sikit, tambah sikit, tambah sikit, sekira-kira jumlah apa yang dibelajar itu, kalau diulang 2 kali, orang itu mampu ingat. Wa yazidu birrifqi, dan taklah menambah dengan makna berlembut, bukan makna dengan banyak sekaligus. Wa tadrij, dan secara berperingkat. Wa amma idza tala sabqu, adapun jika panjang pembelajaran itu, fil ibtida, pada permulaan, wahtaja ila i'adati, dan perlu seseorang itu untuk ulang-ulang 10 marratin, 10 kali, fahuwa fil intihai aidan yakunu kadzalik, maka hendaklah pada penghujungnya dia akan jadi sebegitu juga. Maknanya kalau mula pengajian itu banyak, contoh perlu untuk ingat kena ulang 10 kali, maka biasanya pada perakhiran kadar ulangan yang diperlukan 10 kali juga. Nampak apa? Supaya apa? Supaya kadar murajaah ataupun i'adah itu dalam kadar yang sama. Li'annahu ya'tadu dhalik. Kerana seorang itu akan terbiasa bila dia ulang 2 kali atau ulang 10 kali, dia akan terbiasa dengan kadar itu. Wala yatruku tilka i'adata illa bijuhdin kathir, dan dia tidak akan mampu meninggalkan adat tersebut kecuali dengan usaha yang banyak. Wa qad qila, sungguhnya telah dikata, as-sabqu harfun, belajar satu huruf, wa takraru alfun, tapi ulang biarlah 1000 kali ulang. Ada belajar tu sikit tak apa, ulang tu biar banyak. Barulah ilmu tu dekat. Itu adat pada ulama zaman dulu, yang mana ilmu mereka itu fis sudur, dalam dada, laisa fis sutur, bukan pada tulisan-tulisan. Sebab itu ilmu mereka itu di mana-mana mereka pergi dan pulang dengan ilmu. Kita kalau tinggal kitab dah ingat tak? Wa yanbaghi an yabtadi'a, dan sayugia hendaklah dimulakan bi syai'in, dengan sesuatu, yakunu aqraba ila fahmihi, jadilah sesuatu itu hampir kepada kefahaman, benda yang mudah difaham. Wa kana Syekhul Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili rahimahullahu taala yaqul, as-sawabu indi, pandangan yang betul di sisiku, fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna rahimahullah, apa yang dilakukan oleh guru-guru kami, fa innahum kanu, kerana sesungguhnya mereka, yakhtaruna li mubtadi'i, mereka memilih bagi pelajar-pelajar yang baru mula ini, sigharatil mabsut, makna ringkasan-ringkasan kitab-kitab
itu lebih hampir untuk difaham dan diingat. Wa ab'adu minal malalati, dan lebih jauh daripada bosan. Wa aktsaru wuqu'an bainan nas, dan banyak aktsaru wuqu'an, banyak terdapat di kalangan manusia. Makna benda yang diajar dalam kitab-kitab kecil ini atau kitab-kitab mukhtasar ini, aktsaru wuqu'an, banyak berlaku di kalangan manusia sebab dia benda asas. Jadi banyak orang akan tanya. Jadi kita hafal benda yang berkaitan dengan manusia ini, lebih untungkanlah orang tanya benda-benda yang biasa daripada benda pelik-pelik yang mungkin tidak berlaku dalam masyarakat. Ke kitab-kitab kecil dalam fiqh, dalam akidah, dalam tasawuf, apa lagi? Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis contohnya, itu penting pada permulaan. Dan jangan kita pergi terus kepada kitab-kitab yang tinggi. Wa yanbaghi an yu'alliqa sabqa, hendaklah ditaklikkan pengajian itu ba'da dhabti, selepas dia ingat, wal i'adati, dan ulang, kathiran, banyak kali. Dia taklik, buat ringkasan, buat taklik, buat nota. Fa innahu nafi'un jiddan, kerana ini sangat bermanfaat. Buat ringkasan, buat catatan atas pengajian itu sangat bermanfaat. Terutamanya kalau dalam peringkat pengajian yang ada imtihan ni. Ada ujian, ada ni. Jadi ringkasan itu sebenarnya membantu. Wala yaktubul muallimu syai'an la yafhamuhu muta'allimu. Wala yaktubu, jangan menulis oleh pelajar muta'allim syai'an la yafhamuhu, sesuatu yang dia tak faham. Katakanlah dia tak faham ustaz ni sebut apa dah. Benda yang tak faham tu tak payah tulis. Makna kenapa? Fa innahu yurithu kalalata at-tab'i, kerana dia akan mewarisi kalalah, kejemuan. Tabiat akan jadi jemu. Tulis benda tau, tulis belaka tak. Benda, setiap benda dia tulis. Padahal dia tak tahu pun benda. Dia tak faham pun. Maka ia akan mendatangkan jemu tabiat. Wa yudhibu al-fitnata, akan menghilangkan kecerdikan. Wa yudayyi'u awqatahu, dan dia akan mensia-siakan waktunya. Okay. Wa yanbaghi an yajtahida, sayugia seseorang pelajar itu bersungguh-sungguh fil fahmi anil ustaz, daripada guru, bita'amuli, dengan cara memerhatikan, wa bitafakkuri, berfikir, wa kathrati takrar, dan banyak mengulang. Fa innahu idza qalla sabku, kerana apabila sedikit pembelajaran pengajian, wa kathurat takraru, dan banyak di pengulangan, wa ta'amulu, dan banyak pemerhatian, yudriku wa yafhamu, maka dia akan dapat memahami dan akan dapat faham. Yudriku makna reti, dan yafham makna pun faham. Samalah. Walaupun belajar sikit tapi banyak ulang dan banyak dia teliti, dia akan cepat faham. Walaupun dia sikit. Qila, dikatakan, hifdhu harfaini, menghafal dua huruf, khairun min sama'i wiqraini, lebih baik daripada mendengar dua wiqrain. Wiqrain ni makna dua karung. Dua karung buku. Okay. Dengar, hafal dua huruf lebih baik daripada dengar dua karung kitab. Wa fahmu harfaini khairun min hifdhi satraini, dan faham dua huruf lebih baik daripada hafal dua baris. Dua huruf saja tapi kita faham. Daripada kita tak faham, kita hafal dua baris, lebih baik kita faham. Faham dua huruf lebih baik daripada khairun min hifdhi satraini, dua baris. Ini perumpamaan je lah, makna bilangan-bilangan tu tidak dikendaki bizat. Cuma nak menceritakan kelebihan faham ni lebih dan kelebihan hafal. Wa idza tahawana fil fahmi, apabila bermudah-mudah pelajar pada memfahamkan, walam yajtahid, dan dia tidak bersungguh, marratan au marratain, sekali atau dua kali, ya'tadu dzalik, dia akan jadi biasa. Jaga-jagalah. Kali pertama belajar tak faham dah. Lepas tu biarlah. Tak mau tanya kawan, tak mau sungguh. Tak faham, biar. Lepas tu kali kedua tak faham juga, biarlah. Kali ketiga tak faham, biarlah. Akhirnya, bila tak faham mengaji, dia pun biarlah tak faham. Jaga-jaga. Ni ramah. Jaga-jaga. Kali pertama belajar, tak faham. Kita pun tak bersungguh, tak mau tanya orang, tak mau tanya ustaz, tak mau bincang, tak belajar. Tak faham. Kita pun biarlah. Kali pertama. Kali kedua, kita buat gitu juga, biarlah. Akhirnya kali tiga, kita akan jadi
Belajar sepanjang-panjang belajar habis kitab pun tak faham. Sungguh faham tak? Mana Muklis? Duduk sini lah, ngatuk duduk belakang. Jadi kalau tak faham sekali tu, jangan biar benda tu tak faham. Jangan biar dia berlalu begitu saja. Tak apalah, sikit je tak faham. Esok tak faham orang lain pula. Biar kok. Esok tak faham orang lain kok. Biar kok. Akhirnya tak faham habis. Kalau tak faham tu, biar usaha biar jadi faham. Okay. Akhirnya ya'tadu zalika, dia akan biasa dengan demikian itu, fala yafhamul kalam al-yasir, maka dia tidak akan faham perkataan yang sedikit. Tiba-tiba benda hak mudah pun tak faham. Fayam bagi tu penting tu. Jangan kata saya tak mau tanyalah. Tanyakan tak beradab. Kita kena beradab. Tanya tu menunjukkan kita bersungguh nak belajar tak. Ni tak mau tanyalah. Tak tahu pun biar je. Akhirnya tak faham apa sudah. Fayam bagi alla yatahawana fil fahmi. Maka saya kira jangan dia mudah-mudah pada faham. Bal yajtahid. Bahkan hendaklah dia yajtahidah. Dia bersungguh-sungguh. Wa yad'u Allah, dan dia berdoa kepada Allah. Wa yatadarra'u ilaihi, dan bersungguh-sungguh meminta pada Allah. Fa innahu yujibu man da'ahu, kerana Allah Taala akan menyahut ataupun mengijabahkan orang yang mendoakan kepadanya. Jumpa tak tu kat mana? Jumpa tak kat mana tu? Muka surat mana betul tak? Kat mana tu? Mari seorang duduk tepi dia. Kalau ngatuk, curi. Tubik. Fa innahu yujibu man da'ahu. Kerana Allah Ta'ala akan istijabahkan orang yang berdoa kepadanya. Wala yukhayyibu man rajahu. Dan Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan orang yang mengharap kepadanya. Wa ansyadana, telah mengungkap syair kepada kami Syekhul Ajallu Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffaru Al-Ansari imla'an, membacakan syair ini lil Qadhi Khalil bin Ahmad Asy-Syajari fi dhalika, pada demikian itu, pada menceritakan tentang apa nama ni, tentang ilmu ini. Syi'ran, syair dia apa dia? Ukhdimil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'lin hamidi wa idza ma hafizta syai'an a'idhu thumma akkidhu ghayatat ta'kidi kay la yazula thumma 'allikhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi 'ala ta'bidi fa idza ma aminta minhu fawata fantadib ba'dahu li syai'in jadidi ma'a takrari ma taqaddama minhu waqtina'in li sya'ni hadzal mazidi dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bi ba'idi idza katamta al uluma unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balidi thumma uljimta fil qiyamati nara wa talahhabta bil adzabish syadidi. Kita baca balik. Ukhdimil ilma khidmatal mustafidi. Ukhdum, ini fi'il amal. Ukhdumil ilma khidmatal mustafidi. Hendaklah kamu khidmat kepada ilmu akan sebagai khidmat orang yang mustafid, yang mendapat faedah. Khidmat pada ilmu. Wa adim darsahu bi fi'lin hamidi, dan sentiasalah mempelajari ilmu bi fi'lin hamidi, dengan perbuatan perlakuan yang mulia, yang baik. Wa idza ma hafizta syai'an a'idhu, apabila kamu hafal sesuatu, ulangnya. Thumma akidhu ghayatat ta'kidi, kemudian kamu tekunilah dia sesungguh-sungguh bersungguh, sesungguh-sungguh ketekunan. Kesungguh-sungguh bersungguh, sehabis-habis sungguh. Ghayatat ta'kidi, sehabis-habis sungguh. Kay la yazula thumma 'allikhu kay ta'uda. Kay la yazul, kenapa buat gitu? Supaya tidak hilang. Kay la, supaya tidak hilang. Yazul, hilang.
thumma 'alliqhu kay ta'ud. Kemudian kamu ta'liqkan, kamu catat dia, buat nota supaya dapat dikembali. Ta'udu ilaihi, kepadanya. Wa ila darsihi, dan kepada pengajian, pembelajarannya. Ala ta'bidi, selama-lamanya. Ala ta'bid mana selama-lamanya. Fa idza ma aminta minhu fawata. Apabila kamu selamat, aman daripadanya kehilangan. Makna kita dah tak lupa dah. Selamat daripada lupa. Dah tidak lupa. Fantadib ba'dahu li syai'in jadidi. Maka fantadib makna segeralah. Segeralah selepas itu kepada perkara baru. Lepas kita yakin dah apa yang kita belajar tu tak hilang, tidak luput, maka segeralah cari belajar benda baru pula. Ma'atakrari ma taqaddama minhu, berserta kita ulang apa yang telah lalu. Hak kita belajar dah, kita ulang balik. Waqtina'in li syai'in li sya'ni hadzal mazidi, dan menjaga, memelihara bagi keadaan sya'ni hadzal mazid. Bagi apa ni? Apa yang dia ditambah itu. Waqtina'in, dan mencari kepada apa yang ilmu yang ditambah itu. Zakirin nasa, mudzakarahlah, ulang kajilah, mudzakarah dengan orang. Maksudnya apa maksud mudzakarah ni? Kita mengulanglah, ulang, dan mudzakarah dengan annas ni makna penuntut ilmu lah. Bil ulum, dengan ilmu-ilmu, litahya, supaya ilmu itu hidup. Ataupun supaya kamu litahya. Tahya apa ni? Di syarah sebut apa syarah? Litahya. Litahya apa tu? Litahya al-ulum ke litahya apa? Dia ada dhamir tak? Litahya al-ulum ke litahya anta? Okey, litahya litahya litakuna hayyan bil haya. Kamulah litahya supaya kamu terus hidup. Kalau ulum pun boleh juga, tapi dalam syarih kita litahya ay litahya anta, supaya muzakarahlah ilmu bersama orang, bersama pelajar, supaya kamu akan sentiasa hidup. Kerana orang yang ilmunya tu akan mendapat manfaat kepada orang lain, orang akan sentiasa sebut dia. La takun min ulin nuha bi ba'idin, dan jangan kamu menjadi di kalangan orang ulin nuha, ba'id min ulin nuha. La takun bi ba'idin min ulin nuha. Jangan kamu jadi ba'idan min ulin nuha, jauh daripada orang-orang yang bijak. Maknanya jangan kamu jadi di kalangan orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh. Jangan kamu jauh daripada orang yang bijak. Maknanya jangan jadi orang jahil. La takun ba'idan min ulin nuha. Ba tu zaidah yu'ta li ta'kid. Didatangkan untuk tujuan takkid. Okey. Ini yang disebut oleh kata fa'adim lidzikr, fa'adim lil ilmi mudzakaratan, fa'adim lidar, fa'adim lil ilmi mudzakaratan, fa hayatul ilmi mudzakaratuh, man hazal ilma wa dzakarahu saluhat dunya wa akhiratuh. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan, hendaklah sentiasa muzakarah dengan ilmu. Fa hayatul ilmi mudzakaratuh, kerana hidupnya ilmu itu ialah dengan mudzakarah. Jadi sebab itu tahiyah itu, kalau kita nak kembalikan kepada ulum pun boleh juga. Tahiyah ulum pun. Atau tahiyah, tapi syarih kita tadi mengatakan tahiyah ay takuna hayyan bil hayatil abadiyah. Kamu yang hidup. Kalau tahiyal ulum makna ilmu itu hidup. Fa'adim lil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuh. Hidupnya ilmu tu dengan mudzakarah. Man hazal ilma wa dzakarahu salihat dunya wa akhiratuh. Siapa yang mempunyai ilmu dan dimudzakarah, maka akan baik baginya dunia dan akhirat dia. Itu dalam syair lain. Okey. Idza katamtal ulum,
apabila kamu menyembunyikan ilmu, unsita, kamu akan dilupakan. Bila kamu sembunyikan ilmu, kamu tak sibuk, kamu akan dilupakan, orang tak akan ingat kamu. La tura ghaira jahilin wa balidin. Kamu tidak dilihat selain daripada orang yang jahil dan orang bodoh. Tak. Nampak jahil ke bodoh ke? Orang tak nampak dia sebagai orang alim. Thumma uljim. Ni orang mana? Orang yang menyembunyikan ilmu. Thumma uljimta fil qiyamati nara. Kemudian kamu akan dipakaikan dengan di mulut kamu. Pakaikan kekang. Kekang ni yang letak pada mulut kuda kan. Tali yang diletak pada mulut kuda tu. Itu akan dipakaikan kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Dipakaikan kekang daripada api neraka. Man su'ila an mas'alatin fakatamaha uljima yaumal qiyamati bilijal minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu masalah ilmu lalu dia sembunyikan, dia akan diseksa dengan dipakaikan kekang di mulutnya daripada api neraka. Ni sinilah syair ni kata ambil daripada hadis itulah. Uljimta thumma uljimta fil qiyamati nara. Kamu akan dipakaikan kekang di hari akhirat dengan api neraka. Daripada api neraka wa ta'ala habta, dan kamu akan dibakar lahab, makna menjulang-julang api, bil azabi syadidi, dengan azab yang berat. Okey, kemudian kata pengarang, wala budda li talibil ilmi, tak dapat tidak bagi penuntut ilmu, minal mudzakarah, kena ulang kaji dengan kawan. Wal munazarah, kena munazarah. Kita kata buat apa ni? Diskusi debat. Debat sama-sama sendirilah kalau gini macam mana? Macam gini macam mana? Wal mutarahah, dan tarh, lawan, patahkan hujah. Tolak hujah. Fayam bagi, maka sayugi an yakuna kullun minha bil insaf. Tapi kesemua itu dibuat dengan cara insaf. Cara insaf mana cara yang untuk mengetahui kebenaran, bukan untuk menang. Wa ta'anni, dengan secara bertenang. Wa ta'ammul, dan secara berhati-hati dan menteliti. Bukan sekadar untuk menang saja. Wa yataharraza 'anis syarab, dan menjauhkan daripada asyarab. Syarab ni makna buat bising-bising, ataupun kita kata syarab ni makna kalam perkataan huru-hara lah, huru-hara bising. Wal ghadabi, dan perasaan marah. Bukan kita berdebat, kita muzakarah, ataupun kita patahkan hujah dalam keadaan bising ataupun tidak terkawal, dan juga keadaan marah. Fa innal munazarata, kerana munazarah wal muzakarah ini, berdebat dan juga muzakarah, musyawarah, bermusyawarah sebenarnya. Wal musyawaratu innama takunu listikhrajis shawab, dan bermusyawarah ini tujuannya untuk mengeluarkan yang benar. Istikhraj, mengeluarkan pandangan yang betul. Wa dzalika innama yahsulu bita'ammul, dan keluarnya pandangan yang betul itu hanya akan terhasil dengan cara ta'ammul, dengan memberi perhatian. Wa ta'anni, secara bertenang. Wal insaf, dan secara insaf. Wala yahsulu bil ghadabi wasyarabi, dia tidak akan terhasil kalau dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan bising, keadaan tidak terkawal. Fa in kanat niyyatuhu minal mubahathati ilzamal khasmi wa qahrahu, kalaulah niat seseorang daripada mubahathah, berdebat itu, ilzamal khasmi, untuk mematahkan lawan, wa qahrahu, dan mengalahkannya, fala tahillu, maka itu tidak halal. Wa innama yahillu, sesungguhnya jadi halal itu, yahillu dhalika, halal demikian itu, li izharil haq. Munazarah mubahasah ini boleh tujuan untuk menzahirkan yang benar. Wat tamwihu wal hilatu la yajuzu fiha. Tamwih ni makna kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini diterjemah apa ni tamwih? Tamwih ni isyarat-isyarat, apa nama ni, isyarat-isyarat isyarat, kita kata macam mengkeji lah, isyarat-isyarat keji, isyarat-isyarat talbis. Jadi tamwih maknanya kata talbis. Dia membuat talbis, membuat kesamaran. Membuat kesamaran, dan juga tujuan untuk memberi kesamaran. Wal hilah, dan membuat helah itu. Saja tujuan memberi kesamaran ataupun membuat helah itu, la yajuzu fiha.
Tamwih ni kalau ikut bahasanya sadu, celup-celup. Mawah ni mana celup. Makna celup ni makna tipu lah. Bentuk membuat kesamaran, membuatkan orang tu tak nampak. Jadi tidak nampak perkara yang jelas. Dan membuat hilah, membuat tipu daya itu la yajuzu fiha, tidak boleh dalam munazarah. Illa idza kana khasmu muta'annitan. Kecuali lawan itu seorang yang muta'annit. Muta'annit ni orang yang kita kata degil. Degil. Tak boleh terima. La taliban lil haqqi, bukan nak mencari kebenaran. Kalau gitu, buat helah tujuan nak mencaturkan tu tak apa. Wa kana Muhammad bin Yahya, adalah Muhammad bin Yahya, idza tawajjaha alaihi al-iskal, bila diajukan kepadanya kemusykilan. Walam yahdurhu al-jawabu, dan dia tidak ingat, tidak hadir akannya oleh jawapan. Tapi orang kemukakan kepadanya kemusykilan, tapi dia tak teringat jawapan, dia tak hadir jawapan itu. Yaqul ma alzamtahu lazimun, apa yang kamu sebut itu lazim, apa yang kamu hujah kamu itu lazim. Betul. Lazim itu makna ada munasabahnya. Wa ana fihi nadhirun, tapi aku pada masalah itu nazir, aku masih dalam mengkaji, memerhatikan lagi. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan atas setiap daripada orang yang mempunyai ilmu itu alim, orang yang lebih tahu. Atas setiap orang ada ilmu tu tentu ada orang lebih tahu daripadanya. Tentu ada orang yang lebih ilmu daripadanya. Jadi kalau tidak jawab khabar gitulah. Wa faidul mutarahati wal munazarah, faedah kita menolakkan hujah dan bermunazarah itu aqwa min faidati mujarradi takrar, lebih kuat daripada semata-mata mengulang kaji. Lianna fihi takraran wa ziyadah, kerana pada munazarah itu ada pengulangan dan lebih. Tu yang ada setengah daripada pondok buat bahsul masail. Ada. Ni ambil daripada Indonesia lah ni. NU pun buat daripada pondok dia. Bahsul masail ni dia panggil pelajar daripada beberapa pusat-pusat pengajian, satu masalah bincang. Orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang ni setuju tak setuju. Jadi bila itu lagi ilmu tu lagi kemas. Kerana bukan sekadar dia mengulang, tapi dia lebih pada itu. Dia tahu hujah lawan, bagaimana nak tolak, bagaimana nak mematahkan hujah. Waqila mutarahatu sa'ah. Munazarah satu saat tu mana satu waktu, khairun min takrari syahrin, lebih baik daripada mengulang sebulan. Kita buat mutarahah dalam satu masa waktu lebih baik daripada mengulang sebulan. Itu bukan secara makna bukan makna mesti gitu, tapi ghalib ataupun lebihnya begitulah. Kebiasaan memang mutarahah ini perlu kepada kita seorang tu beri perhatian dan faham betul apa yang nak bincang, baru dia boleh berdebat. Lakin idza kana ma'a munsifin salimit tabi'ah, tetapi faedah tu hanya akan dapat jika berlaku munazarah ma'a munsifin, orang yang munsif, orang yang berdebat kerana insaf. Salimit tabi'ah, yang tabiatnya tabiat yang baik, tabiat yang selamat. Bukan jenis orang nak cari menang ataupun orang yang tak tahu apa-apa. Tu tak guna berdebat dengan orang itu. Okey. Wa iyyaka, jaga-jaga kamu, wal mudzakarata ma'at muta'annitin, daripada bermudzakarah, berdebat ataupun berdiskusi dengan muta'annitin, orang yang degil, ghairi mustaqimit tab'i, yang tidak betul tabiatnya. Tabiat tu jenis pemarah atau jenis orang yang cepat panas barang dan seumpamanya. Fa inna tabi'ata mutasarriyatun, kerana tabiat ni dia mutasarriyah, dia akan merebak. Bila kita muzakarah ataupun mengulang ilmu ini dengan orang yang bukan tabiatnya tabiat yang bersih, yang baik, yang lurus, tabiat tu mutasarriyatun, akan merebak. Sirayah ni makna merebak, mengalir. Wal akhlaqu muta'addiyatun, akhlak itu akan melampaui. Makna kita kawan dengan orang tu akhlak gini, akhlak dia akan merebak pada kita, akan mengalir pada kita. Wal mujawaratu mu'athiratun, mujawarah, bersama, jiwar, berada bersama tu,
berada bertepi tu, mujawarah tu mu'athirah, akan memberi kesan. Tengok kita kawang apa. Kalau kita kawang perangai kawan kita gitu, kawan kita akan jadi gitu jugalah. Sedar tak sedar, kita akan jadi gitu. Kita suka kawan dengan orang apa? Orang yang suka tengok bola. Lama-lama kita takkan tengok bola. Tak, kita suka orang kawan dengan apa? Orang yang suka minum kopi. Lama-lama kita pun suka minum kopi. Jadi, kita suka kawan dengan orang apa? Orang yang suka, katakanlah, suka mengaji Quran. Maka lama-lama pun, kita kawan dia, kita akan mengaji Quran juga. Wa fi syi'ri alladhi dhakarhu al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Dalam syair yang disebut oleh Khalil bin Ahmad, fawaidu kathiratun, banyak faedah. Siapa Khalil bin Ahmad ni? Okey. Siapa? Siapa Khalil bin Ahmad? Tak tahu? Tak kenal? Tak pernah jumpa dia? Siapa Khalil bin Ahmad? Kenal kok? Sebut dah beliau ni. Siapa Khalil bin Ahmad? Tak tahu. Khalil bin Ahmad siapa dia? Al-Farahidi. Guru kepada Sibawayh. Ini orang yang memulakan, mengasaskan ilmu arud. Ilmu al-arud. Ahli bahasa dia ni. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dah sebut beliau ni? Aku tak tanya. Nama ada dah sebut beliau ni tak? Okay. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ni lain ni. Khalil bin Ahmad Asy-Syajari. Jadi, hak tadi tu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sini Khalil bin Ahmad Asy-Syajari. Khalil bin Ahmad Asy-Syajari sebut dah tadi. Tak apalah, boleh faedah baru. Rupanya tak tahu ke Khalil bin Ahmad ni. Khalil bin Ahmad Asy-Syajari ni imam fi kulli ilmi, sya'i'udz dzikri, ma'rufan bin nazmi wan nathri. Terkenal imam dalam ilmu yang banyaklah. Terkenal dengan penulisannya secara nazam dan juga secara bukan secara syair dan bukan syair. Jadi Khalil sini Khalil bin Ahmad Asy-Syajari. Yang saya khabar tadi Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru kepada Imam Sibawayh. Sibawayh yang membuat ilmu atau penyusun ilmu arud. Tu maklumat tu tak tepilah, tapi Khalil di sini Khalil bin Ahmad Asy-Syajari. Dalam syair tu banyak faedah. Dikatakan al-ilmu min syartihi liman khadamah. Al-ilmu min syartihi, daripada syaratnya, liman khadamah, bagi orang yang khidmat kepada ilmu, ayyaj'alan nasa kullahum khadamah, bahawa ilmu akan menjadikan manusia kesemuanya khadam kepada dia. Apa dia? Ilmu ini, lebihnya ilmu, faedah ilmu, orang yang khidmat kepada ilmu, akhirnya ilmu akan menjadikan orang ramai akan berkhidmat kepada dia. Nampak tak? Orang ramai akan berkhidmat kepada dia. Tengok para ulama' besar. Bila mereka khidmat kepada ilmu, bila datang satu tempat ataupun orang masyarakat akan khidmat kepada dia. Akan beri tangan dan akan khidmat kepada orang alim. Wa yanbaghi li talibil ilmi, sayugia bagi penuntut ilmu, ayakuna muta'ammilan, hendaklah dia memerhatikan fi jami'il awqat, pada setiap masa, fi daqaiqil ulum, pada ilmu-ilmu yang halus. Wa ya'tada dzalik, dan dia biasakan diri dengan demikian itu. Jangan makna sekadar benda biasa. Kita perhalusi ilmu itu, mendalami ilmu itu. Fa inna ma yudriku daqaiqa bita'ammuli, hanya akan memahami perkara-perkara halus ini dengan cara kita perhatikan. Kita perhati dan secara meneliti. Bukan makna baca umum itu tak. Teliti dan perhati. Falihadza qila ta'ammal tudrik. Hendaklah kamu memerhatikan, nescaya kamu akan faham. Man dhayya'a daqaiqal ulumi dhayya'al ulum. Ni banyak kali disebut oleh Syekh Muhammad Sa'ud Al-Jidhi. Dia kata apa? Man dhayya'a daqaiqal ulumi dhayya'al ulum. Siapa yang mensia-siakan, tidak mengambil berat tentang ilmu-ilmu yang halus, dia sebenarnya akan mensia-siakan ilmu. Jadi bukan kita nak benda yang umum saja, biar faham dengan pemahaman yang halus.
Wala budda. Jadi pestana tu ingatlah, nanti satu hari sampai masa benda ini awak akan dapati betul. Kamu akan dapati betul. Orang yang mengaji secara suthi, secara kita ambil lapisan atas saja, bila dia bercakap, dia mengeluarkan hukum, kita tahu. Makna tidak hukum yang dikeluarkan tu bukan dengan hukum yang benar dan tidak menepati neraca syariat. Banyak lah. Baru kita tahu rupanya. Dia, baca banyak dia ni. Tahu ni. Tapi tahu dia tidak memberi faedah. Dia kadar maklumat saja. Makna macam komputer sipang. Lepas tu keluarkan balik saja. Dia keluarkan balik, sebut saja. Tapi apa makna kefahaman tu tak dapat sampai. Jadi faedah dia kurang lah. Wala budda minat ta'ammul, dan tak dapat tidak daripada ta'ammul. Hendaklah dia tu memberi perhatian dulu. Penelitian qablal kalam, sebelum dia bercakap-cakap. Hatta yakuna sawaban, supaya jadilah pekalam dia itu benar. Ini juga satu. Sebelum kita bercakap, perhati dulu. Fa innal kalama kasahmi, kerana ucapan perkataan tu umpama anak panah. Fala budda min takwimihi, tak dapat tidak kita kena luruskan panah. Kita nak tembak, kita nak memanah, anak panah tu mesti lurus. Mesti straight, mesti lurus. Barulah anak panah akan kena ikut sasaran. Tapi anak panah belok, kita tekan juga, kita panah juga, dia akan lari. Qabla al-kalam fala budda min taqwimihi, hendaklah ditegakkan, diluruskannya sebelum bercakap, hatta yakuna musiban, supaya jadilah orang itu benar. Supaya jadilah kalam itu ataupun jadilah perkataan itu atau orang itu musibat, benar pada perkataan dia. Wa qala fi usulil fiqh, dan disebut dalam usul fiqh, hadza aslun kabir, ini satu asas yang besar. Wa huwa an yakuna kalamul faqih, hendaklah perkataan orang faqih al-munazir, yang munazarah bit ta'ammul. Kalam itu hendaklah dilakukan dengan cara ta'ammul, diperhatikan dan diteliti dulu. Bukan makna sekadar sebut. Qila ra'sul aqli. Ra'sul aqli. Ra'su ni makna puncak. Puncak bagi akal itu, ayakunal kalamu, hendaklah perkataan itu bitathabbuti wat ta'ammul, dengan cara tathabbut. Tathabbut tu memastikan dan juga betul atau tidak sumber kita. Wat ta'ammul, dan hendaklah dengan ta'ammul, dengan meneliti dan memerhatikan. Jadi itu ra'sul aqli, itu puncak kebijaksanaan. Hebatlah ulama-ulama hebat, profesor-profesor yang ulung, yang agung, yang bidang mereka. Bila mereka bercakap bidang mereka, walaupun bukan cakap dengan perkataan yang kita nampak bahawa tersusun ayat mereka. Setiap patah perkataan ada makna. Qala qailun, syair, berkata seseorang dalam bentuk syair, dia kata, usika fi nazmil kalami bi khamsatin, aku wasiatkan kepada kamu pada menyusun perkataan itu dengan 5 perkara. In kunta lil musi syafiqi muti'an, kalau kamu adalah bagi orang musi syafiq, orang yang nak memberi nasihat, yang belas kasihan ini, muti'an, kalau kamu taat. Kalau kamu taat kepada orang nak beri nasihat ni, dengarlah, ambillah 5 wasiat aku, 5 perkara. La taghfilanna sababal kalami wa waqtah, jangan kamu lupa tentang sebab percakapan kamu dan waktunya. Pertama, kalam yang baik itu kena ingat, kena perhatikan. Apa sebab kalam kita itu, ucapan kita itu sebab apa? Untuk apa? Tujuan apa? Waqtahu, waktunya. Wal kaifa wal kamma wal makana jami'ah. 2 dah tadi kan? Yang ketiga adalah kaif. Kaifiyah. Bagaimana kalam itu? Kam, banyak mana kalam itu?
nak cakap setengah jam ke, 15 minit ke, 10 minit, wal makan dan tempat. Kita berada depan siapa, tempat mana kita nak bercakap. Jadi 5 perkara itu dalam kalam, kalau kita perhatikan, maka kalam kita akan lebih bermanfaat, akan sampai kepada pendengar. Wa yakunu mustafidan fi jami'il awqat. Hendaklah penuntut ilmu orang yang cuba mengambil manfaat pada setiap masa. Wal ahwal, dan setiap keadaan. Min jami'il ashkhas, daripada setiap orang. Qala Rasulullah SAW, al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah itu barang keciciran orang mukmin. Ainama wajadaha akhadhaha. Di mana saja dia dapati hikmat, hendaklah diambil. Wa qila khudh ma safa wa da' ma kadar. Disebut dalam kalam hikmat, ambillah apa yang bersih suci, tinggalkan ma kadar, apa yang keruh. Benda baik kita ambil walaupun daripada siapa. Wa sami'tu Syekhal Imam Al-Ajall Al-Ustadz Fakhruddin Al-Kashani yaqul, aku dengar Imam Kashani kata apa? Kanat jariyatu Abi Yusuf amanatan inda Muhammad bin Hasan. Adalah jariyah, hamba kepada Abi Yusuf, amanah, disimpan di sisi Muhammad bin Hasan. Jadi jariyah Abi Yusuf ni dipegang Abi Yusuf beri kepada Muhammad bin Hasan, suruh jaga dia kejap. Faqala laha. Jadi Abi Yusuf ada apa nama ni? Ada hamba. Hamba ni dipinjamkan atau diminta Muhammad bin Hasan jaga dia. Jaga ataupun simpan kat Muhammad bin Hasan. Faqala laha, kata Muhammad bin Hasan kepada hamba Abi Yusuf ini, hal tahfazina anta fi hadzal waqti an Abi Yusuf fil fiqh syai'an? Ada tak kamu hafal fi hadzal pada waktu ini daripada Abi Yusuf dalam masalah fiqh sesuatu? Mu ada ingat tak? Ada hafal tak masalah fiqh daripada Abi Yusuf? Tuang dia lah. Ada hafal tak apa-apa? Qalat la. Katanya tidak. Hamba ni bukan dia main mengaji, hamba ni buat kerja dah. Jadi kata aku tak ada. Aku tak ada. Illa, kecuali lah annahu kana yukarriru wa yakul. Kecuali dia ni mengulang-ulang dan dia sebut sahmud dauri sakitun. Sahmud dauri sakitun. Bahagian yang berlaku daur itu gugur. Sahmud dauri sakitun. Fahafidha dhalika minha. Fahafidha ke? Tak. Fahafidha? Tak ada tak? Okay. Fahafidha dhalika. Maka menghafal Muhammad bin Hasan. Demikian itu daripada jariah ini. Jadi Muhammad bin Hasan bila jariah tu kata, aku tak belajar tapi aku dengar Muhammad bin Imam Abi Yusuf ini, Abi Yusuf selalu ulang. Sahamud dauri sakitun. Bahagian yang berpusing itu hendaklah digugurkan. Hukumnya digugurkan. Lalu Muhammad bin Hasan hafal lah daripada jariah ini. Wa kanat tilkal mas'alatu mushkilatan ala Muhammad. Dan adalah masalah itu menjadi muskilah, menjadi kesukaran kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Fartafa'a ishkaluhu bihadhil kalimah. Maka hilanglah kemuskilan masalah itu dengan sebab kalimah yang diajar dan disebut oleh jariah ini. Fa'alima, maka tahulah dia annal istifadah, bahawa mendapat faedah itu mumkinatun min kulli ahad. Boleh dan mampu. Boleh dan mampu daripada setiap seseorang. Rupanya apa nama ni? Jariah pun, walaupun jariah, boleh belajar daripada jariah. Walaupun jariah tu ingat dah tak benda. Rupanya perkataan wak dia dengar tu mahal. Sahmud dauri sakitun. Bahagian yang berlaku daur itu hendaklah digugurkan. Jadi masalah itu Imam Muhammad bin Hasan memang dia tak faham, tak jelas, sehinggalah dia dengar perkataan jariah itu, barulah masalah itu hilang dan selesai baginya. Okey, masalah dia ke mana? Masalah dia gini. Dekat sikit boleh tak? Apa maksud perkataan Abu Hanifah ni? Ni perkataan ni perkataan Abu Hanifah. Nampak tak ni?
Uh, Dah, pegang. Pegang kawan dah gitu. Masalah gini. Ada dua orang, A dan B. Jadi A ni dia ada hamba. A ni dia ada hamba. Hamba jariah, hamba perempuan. Yang mana hartanya tu je. Dia wasiatkan, ada hamba. Dia wasiatkan kepada B. A wasiatkan hambanya kepada B. Dia tak ada harta lain. Dia harta lain tak ada. Dia ada hamba je. Dan B pula wasiatkan, kalau harta dia ada, dia wasiatkan kepada A. Mereka berdua tidak ada harta kecuali hamba tu. A mewasiatkan hamba tu kepada B. B mewasiatkan harta yang dia ada tu kepada A. Sekarang ni yang berlaku apa? Apabila tidak ada harta lain, maka ni wasiat hanya lulu pada 1/3. Wasiat hanya, dua-dua ni mati. Tiba-tiba dua-dua ni mati. A dan B mati. Maka apa yang berlaku? Wasiat hendaklah hanya lulus pada 1/3 kan? 1/3. Lulu pada 1/3. Maka 1/3 ni akan dapat kepada A 1/3. Berapa banyak dia boleh wasiat lulus? Dia tak ada harta lain. Dia ada 1/3 daripada bahagian A. Berapa dia boleh lulus? Boleh bagi balik ke A. Berapa? 1/3. 1/3 habis lah. 1/3. Dia hanya boleh beri pada 1/3 daripada apa yang dia dapat ni. Berapa nak bagi? Berapa? 1/3 daripada 1/3. Berapa? Berapa? Dia dapat 1/3. Maka wasiat hanya lulus 1/3. Sekarang ni berapa dia boleh pulangkan balik? 1/3 daripada 1/3 lah. Berapa? La ilaha illallah. Ada matematik kat sini? Berapa? Tak tahu. 1/3 ada 1/3 apa? 1/9 lah. 1/9 lah. Tahu tak nak dapat kena 1/9? Boleh? Ni kena masuk sekolah kerajaan ni. 1/3 daripada 1/3 maknanya 1/9 lah. Nampak tak dapat ke mana 1/9 tu? Tak nampak lagi. 1/3 daripada 1/3. Berapa? 1/9 lah. Betul tak? Ni kira mudah. Nak kira senang je. Cari kek sutih, belah 3, lepas tu ambil 1/3 kau. Faham tak? Buat gini pak ni. Dapat banyak ni. Jadi nak macam mana kita nak beri 1/3 daripada ni? Nak beri 1/3 daripada ni. Macam mana? Bagi 3. Tahu pun. Bagi 3. Ni pun sama lah. Bagi 3. Lepas tu bagi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 1/3 tu 3 adalah 1/9. Jadi sini kalau kita bundarkan pada 9 jadi berapa? Kalau apa ni? Bawah panggil apa? Pembawah dia. Pembawah dia 9. Dapat apa ni? Berapa? 3. 3/9 sama dengan 1/3. Okey. Apabila A
3/9. B nak pulangkan balik, B akan bagi kepada A berapa? 1 kan? Tak? Tambah 1 kan? Tambah 1/9 kan? Akan dapat 4/9. Tidak akan jadi bertambah bahagian 4/9. Kena beri pula ke A. Sebab 4/9 ni lebih dah bahagian. Apabila hak ni beri ke ni, bahagian ni akan lebih. Bila bahagian ni akan lebih, kena beri kepada dia semula kan? Kena beri pada dia semula. Sebab hanya boleh kepada A 1/3 je. Iaitu 3/9. Maka hak 1 ni kena beri mula ke dia. Beri semula ke dia, jadi semula 1/9. Jangan 9. Jadi semula berapa ni? 1/3 kau kan? Jadi 1/3. Jadi 3/9. Ni 3/9 boleh 3/9. Dia tolak se ni dia akan bagi pada ni kan? Jadi hak ni kerana dia 4/9 lebih daripada 1/3, maka tak boleh. Nampak tak? Dia akan menyebabkan apa? Kena bagi balik. Dia hanya boleh berhak 1/3 saja, 3/9. 1 ni boleh sini mula. Betul tak? Bila boleh sini pula, hak ni hanya berhak 1/3 kan? Jadi hak ni akan beri semula. Faham tak? Hak ni panggil sahmu daud. Hak 1 ni, 1/9 ni dipanggil sahmu daud. Faham tak masalah? Bila hak ni beri 1/3 ke dia, dia akan bagi 1/3 daripada 1/3 iaitu 1/9 beri balik pada A. Bila beri balik pada A, bahagian A bertambah, maka boleh beri balik. Boleh beri balik, hak ni pun boleh beri balik. Hak ni boleh beri balik. Macam mana nak selesai? Buang 1. Masalah ini caranya apa? Caranya buang 1. 1 terbuang. Jadi asal masalahnya apa? 8 sahaja. Hak ni dapat 3. Asal dapat kira dapat 3 lah. Dapat 3. 3 ni diberi kepada 3 lapang. Beri 1 kepada dia dapat apa? 1 dapat apa? Beri 1 kepada dia 3/8 dapat 3/8 lah. 3/8 beri ke dia. 3/8. Faham tak? 3/8 beri kepada ni. Maka diberi 1. 1 daripada 3 tinggal lagi 2/8. Kerana 1/8 akan kepada ni balik, ni akan jadi berapa? Dapat 3 tadi tolak dah serang. Apa nama ni? Akan dapat apa? Dapat 3 balik. 3/8. Jadi bila gitu, yang masalahnya buang 1 jadi masalah lapang, maka tidak perlu dipulang balik. Sebab apa? Sebab akhirnya yang ni akan dapat 2, yang ni akan dapat 3. Bahagian yang diberi oleh A ialah 3. Bahagian yang kekal yang diberi oleh B ialah yang tinggal. Tinggal daripada ni ialah daripada tu ialah 2. Jadi dia beri 1, 3, 2 apa ni? Kali ikutnya tinggal pada ni. Apabila diberi kepada ni, bawah ni buang terus 1 ni. 1 ni buang terus. 1 ini buang terus. Maka dia 3 lah. 3 yang diberi. 3 daripada 9 asal kan. Buang 9. Jadi tak 8. Hak ni berapa? Dia akan beri 1/9 kan? 1/9 yang diberi. Jadi 1/9 9 tukar tu 8. Jadi bila hak ni diberi kepada dia, hak ni dipulangkan balik, maka kekallah hak ni 1 dia sah bahawa dia
memberi 1/9, dan hak ni sah bahawa dia memberi 1/9 pula. Apa nama ni? 3/9, 3/9 ataupun 1/3. Dan hak ni sah lah bahawa dia memberi 1/9. Asal. Jadi dia tidak berubah. Dia tetap memberi 1/3 daripada hartanya, dan ini tetap memberi 1/3 daripada hartanya. Dengan cara apa? Dengan cara nakwi tu kita kena buang. Buang daripada 9, perumah 9 tu buang tolak sahmu ni panggil sahmuddun ni. Gugur, bila gugur pembawahnya ialah 8. Bila 8 selesai lah. Selesai. Akan jadi mana? Awak ni 1/3 kan? 1/3, kita buat balik. 1/3 diberi. Tinggal 2/3. Dia nak pulang balik, akan bagi 1/9. 1/9. Hak ni tinggal berapa ni? Hak ni tinggal 1/3/9. Jadi 2/9 tak? Dapat 1/3 kan? Tinggal 2/9 kan? 2/9. Jadi hak ni diberi kepada ni. Beri balik pada ni. Hak ni diberi kepada tu. Diberi balik kepada ni. Maka akan dapat apa? Hak ni waris dapat 2/8. Hak ni akan dapat, asal tadi 9 kan? Dapat apa ni? 3/3, 6 kan? 6/9 kan? Dapat apa? Dapat jadi 6/8. Dapat 6/8, tukar pembawah. Waris A dapat 6/8, waris B dapat 2/8. Berapa bahagian 6/8? Sebenarnya daripada 2/3 daripada bahagian ni. Asal dia. Dan hak ni berapa? Juga. Kalau asal 9, tak? Dia ialah berapa? Dapat 2/9 daripada bahagian yang diberi kepada B. Jadi caranya ialah pembawah dia ditolak satu. Ini panggil sahmud daur. Nampak tak tu? Tak nampak? Ni kata kena ta'amul. Boleh tak? Nampak tak? Kalau tidak, dia akan selesai. Akan lebih macam bagi benda tu. Okey. Bagi wasiat tu lah. Ada contoh ada. Buat bagi wasiat tu. Akan lebih Kalau tidak, akan menyebabkan lebih Lebih pulang balik. Kena hak ni balik. Hak ni kena hak ni balik. Jadi caranya buang je bagi tetap. Hak waris akan tetap dapat 6. Waris ni tetap dapat 2. 6 campur 2, 8. Pembawah sama, cukup. Tidak ada lebih. Tidak ada lebih. Okay. Faham tak? Faham tak? Tak faham? Tak balik. Okey, jadi sahmuddun ni bahagian mana? Kaedahnya, apabila A memberi kepada B wasiat, maka wasiat hanya lulus 1/3. A beri kepada B. Wasiat hanya lulus 1/3. 1/3 diberi kepada B. Maka B pula wasiatkan 1/3 daripada bahagian tu. Makna 1/9 dia akan bagi balik ke A. Nampak? Dia akan bagi ke A. Bila begitu akan bertambah bahagian. Akan bertambah bahagian. Macam mana akan bertambah bahagian? Bahagian A akan bertambah lah. Sebab bila B bagi balik 1/9 kepadanya, A yang asalnya bahagian waris tu apa? Bahagian waris dapat 2/3 sama dengan 6/9. 6/9. Tambah balik 1/9 jadi 7/9. Makna dah lebih, makna ada 1/9 yang boleh diberikan balik kepada B.
boleh beri balik pada B. Bila boleh beri balik kepada B, maka bahagian yang baki daripada waris itu, iaitu 2/9 tadi kan? 2/9. Bila beri balik kepada B akan jadi 3/9. 3/9 makna waris A dan waris B kekallah bahagiannya ialah 2. 6 tambah 2, 8. Tidak tersisa apa-apa pun. Boleh tak? Faham tak? Boleh. Faham tak? Tak faham. Pelik, Muhammad bin Hassan pun tak faham. Syekh Muhammad bin Hassan pun tak faham. Tapi lama-lama boleh faham. Boleh faham. Bukan nak kata apa, tak pelik pun benda ni. Tapi benda tu boleh difaham. Kisahnya ialah Imam Abu Hanifah. Tengok ni kecerdikan para ulama dulu. Imam Abu Hanifah, ni jawapan ni, perkataan ni, sahmud dauri sakitun ialah perkataan Abu Hanifah. Abu Hanifah ni tiap-tiap tahun dia akan pergi buat haji. Dia buat haji. Jadi ketika dia buat haji, orang-orang di Basrah, orang-orang di Iraq ni, masa Imam Abu Hanifah tak ada, mereka membicarakan masalah ni tak boleh selesai. Ulama bukan pelajar Syekh Duyung. Ulama tak boleh selesai. Nak buat mana bahagian ni? Kalau we balik, ni pergi sini, we kini, dia di sini. Macam mana nak buat? Tak boleh nak selesai. Sehinggalah tunggu Imam Abu Hanifah balik. Sampai je tak sedang buat apa-apa. Orang terus tanya. Orang pergi unggar. Orang pergi menerpa. Bahasa standardnya menerpa. Setengah tu kata hunggar. Pergi hunggar. Menerkam Imam Abu Hanifah. Tanya masalah ni. Sebab masa Imam Abu Hanifah tak ada, orang tak boleh nak selesai. Nak buat mana tak tahu ni. Kalau orang buat gini tak boleh. Mari Imam Abu Hanifah. Tak ada Abu Hanifah letak. Tak boleh sebut dah. Sahmul dauri sakitun. Bahagian yang berlaku dah buang je. Dia tak payah fikir panjang pun. Faham tak? Orang tanya tu, sahmul dauri sakit. Tengok. Cerdik tak cerdiknya orang dulu. Ulama dulu. Cerdik tak cerdiknya. Semua gitu je. Nak boleh faham payah kot tu. Macam mana boleh nak selesaikan masalah satu bahagian. Imam Abu Hanifah tanpa sempat buat apa-apa, terus jawab. Tak payah fikir panjang pun. Nak fikir ke, nak ambil kalkulator ke, nak buat pengiraan tak. Sahmun tahu sakit. Jadi benda itulah yang Imam Abu Yusuf hafal dan didengar oleh hamba dia, dipinjamkan hamba tu, disipam hamba tu pada Muhammad Hassan. Muhammad Hassan kata belajar pun aku ingat perkataan tu. Tak tahu makna. Hamba tu tak tahu apa makna. Perkataan tu dia dengar, dia ulang. Dia ulang. Muhammad bin Hassan memang lekat bahagian masalah ni. Dia kata, selesailah masalah aku. Dengan jawapan, sahmud dauri sakitun. Faham tak? Ini contohnya. Ada banyak juga masalah lain yang berkaitan dengan ni lah. Jadi, itu satu masalah. Kaedah dia gitulah. Hak lain pun ada, masalah lain pun berlaku juga. Masalah pembahagian wasiat ke wakaf ke berlaku juga. Jadi kaedahnya bahagian yang berlaku do itu dibuang saja. Okey, boleh. Nampak tak? Ada dulu orang dalam viral masalah pembahagian lembu tak? Lembu apa ekor tu nak bagi antara waris tak? Tak ingat balik ah. Caranya bagi lebih kan. Katakan dia seekor lagi bagi kat aku kan. Tok Qadi kata seekor lagi bagi kat aku. Bila bagi seekor tu tak ada. Memang Tok Qadi pun tambah. Caranya dia kena tambah. Tu gitu pula tu. Tengok. Jadi ulama-ulama dulu cerdik tu makna memang cerdik lah. Memang cerdik. Baik.
bima adraktal ilm. Kan itu dia kata Abu Yusuf apa nama ni? Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf ketika orang tanyanya, bima adraktal ilm, dengan apa yang kamu dapat ilmu ini? Qala mastankaftu minastifadati. Mastankaftu, tidak aku berhenti, minal istifadati, daripada mengambil faedah, min kulli ahad, daripada setiap orang pun. Aku tidak akan berhenti, tak pernah jemu, tak pernah berhenti nak ambil istifadah daripada siapa pun. Belajar dengan apa? Nelayang. Belajar cara macam ni. Belajar penjual, jumpa penjual, belajar dengan penjual cara ni. Benda tu melibatkan fiqh. Orang yang bercocok tanam, belajar cara ni macam ni. Jadi aku dapat ilmu dengan cara aku tak pernah jemu, tak pernah berhenti daripada mengambil faedah daripada setiap orang. Wa ma bakhiltu minal ifadah, dan tak pernah aku bakhil, aku kedekut untuk memberi faedah pada orang. Bila orang tanya ilmu, aku tak kedekut. Qila li Ibn Abbas rahimahullah, bima adrakta ilm. Ditanya kepada Ibn Abbas, dengan apa kamu mendapat ilmu? Qala bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin, dengan lidah yang banyak bersoal dan hati yang banyak berfikir. Wa innama summiya talibul ilm, hanya saja dinamakan penuntut ilmu tu matakul. Ni istilah mungkin zaman dulu lah. Talibul ilm ni dipanggil matakul. Matakul tu nak gelaran dia. Kenapa? Likathrati ma kanu yaquluna fi zamanil awal. Kerana banyak apa yang mereka ucapkan pada zaman kurun-kurun awal. Jadi pelajar tu ni matakul ni. Matakul ni makna penuntut ilmu lah. Matakulu fi hadhihi masalah. Kenapa? Kerana zaman dulu penuntut ilmu ni banyak bersoal. Matakulu fi hadhihi masalah. Apa pandangan kamu pada masalah ini? Matakulu fi hadhihi masalah. Maka digelarkan mataku tu bagi penuntut ilmu. Wa inna ma tafaqqaha Abu Hanifah rahimahullah taala. Hanya saja menjadi faqih Abu Hanifah itu bikathratin mutarahah, dengan banyaknya dia berdebat, wal mudzakarah, dan bermuzakarah, fi dukanihi, di kedainya, hina kana bazzazan, ketika dia menjadi penjual kain. Dia menjual kain dia ni. Buka kat mana dah tu? Ke surat tu. Boleh. Jumpa tak? Jadi dia jadi faqih sebab itulah. Sebanyak berdebat, banyak bertanya, banyak muzakarah, masa dia menjadi penjual kain. Ada orang datang kedai tanya dia masalah-masalah. Fa bihadza yu'lam, dengan ini diketahui anna tahsilal ilmi, bahawa menghasilkan ilmu, mendapatkan ilmu itu, wal fiqhi, dan fiqh itu, yajtami'u ma'al kasbi, boleh berhimpun dengan usaha, maknanya dengan kerja. Maknanya bekerja tidak menghalang seseorang itu belajar. Buktinya Imam Abu Hanifah, sambil dia kerja, dia boleh belajar. Ini jelas bahawa bekerja tidak menghalang. Anna tahsilal ilmi yajtami'u ma'al kasbi, boleh berhimpun dengan berusaha, belajar. Yalah, bukan kita nak kerja 24 jam kan. Keluarganya siang, malam pula boleh belajar. Kalau orang kerja malam, siang boleh belajar. Wa kana Abu Hafs al-Kabir yaktasibu wa yukarrirul ulum. Dia itu bekerja, wa yukarrirul ulum, dan dia mengulang kaji ilmu. Fa in kana la budda li talibil ilmi minal kasbi, kalau tak dapat tidak bagi penuntut ilmu untuk berusaha dan bekerja, linafaqatil iyal, untuk menanggung keluarga, wa ghairihi, dan selain daripadanya, fal yaktasib, hendaklah dia berusaha dan bekerja, wal yukarrir, dan mengulang pelajaran dia, wal yudzakir, dan hendaklah dia muzakarah, wala yaksal, dan jangan dia malas. Walaisa li sahihil aqli wal badan, tidak ada bagi orang yang sihat akal dan badan uzur, tak ada uzur, fi tarki ta'allumi wa tafaqquh, pada meninggalkan belajar dan meninggalkan memahamkan bab agama. Tak ada uzur. Orang akal dia sihat, badannya sihat, tiba-tiba tak belajar, tak ada uzur, tidak diberi keuzuran. Fa innahu la yakunu afqara, kerana dia tidak akan jadi lebih fakir min Abi Yusuf, daripada Abi Yusuf. Tak ada orang lebih fakir daripada Abi Yusuf. Pengarang kita Mazhab Hanafi, dia ambil contoh Abi Yusuf. Abi Yusuf ni masa kecil dia anak yatim. Jadi mak dia suruh dia bekerja di kedai, kita kata kedai sekarang ni kedai Robi lah, Qasar. Kedai basuh pakaian.
Kedai basuh pakaian. Supaya apa? Supaya dia dapat cari hasil nafkah untuk infak untuk diri dia. Sebab ayah dia meninggal awal, jadi tak ada sumber. Jadi mak dia tiap-tiap hari suruh dia belajar. Dan dia ni, bila pergi kedai, bila mak sampai kedai, lepas daripada tu, dia akan pergi ke majlis Imam Abu Hanifah. Dia akan pergi belajar dengan Imam Abu Hanifah, dia tinggal kerja dia tu. Dia tinggal kerja dia tu. Jadi, benda ini berlaku beberapa kali menyebabkan mak dia mari kedai satu hari tu, tengok dia, tak ada. Dia tanya, kat mana anak aku? Dia kata ni, pergi majlis Imam Abu Hanifah. Dia pergi majlis Imam Abu Hanifah. Lalu mak dia pun mari ke majlis Imam Abu Hanifah. Dia pun tarik telinga, tarik baju kat belakang. Tarik balik anak dia, suruh duduk. Duduk bekerja supaya apa? Capat cari nafkah untuk menginfak, untuk belanja sara diri. Jadi berapa kali berlaku gitu, Imam Abu Hanifah lepas duduk sekejap dekat kedai, lama pula dia masuk pula majlis Imam Abu Hanifah. Akhirnya mak dia marah dia. Dia pun pergi mengadu kepada Imam Abi Hanifah. Lalu Imam Abu Hanifah pun bila nampak gitu dipanggil lah mak dia. Wahai apa nama ni? Wahai puan, ginilah. Aku Abu Yusuf ni budak bijak ni. Mak dia kata, aku bukan apa wahai tuan Syekh. Aku suruh dia tu supaya dia dapat carilah sehari 2 dirham. 2 dirham supaya dia dapat cari sumber makan, dapat sara diri. Imam Abu Hanifah kata ginilah. Tak apa. Budak ni biar aku bayar. Aku akan bayar ke dia gaji dia sebab mari belajar dengan aku. Yang Abu Hanifah orang kaya. Dia oleh golongan raja-raja sahaja. Mu tahu tak? Abu Yusuf ini satu hari dia ni akan makan kuih yang akan dimakan oleh orang raja, orang besar saja. Mak dia kata Imam Abu Hanifah ni tak sihat ke orang ni? Ke nyanyuk dah ni? Nyanyuk dah ni. Anak aku mana boleh sampai tahap tu kan? Jadi akhirnya mak dia biarlah. Dia Abu Hanifah berjanji untuk beri gaji Abu Hanifah tiap-tiap makna kira bulan lah. Tiap-tiap bulan dia akan bagi karung duit, ambil ni belanja untuk diri kamu dan keluarga kamu, belanja ni. Jadi tak cukup beritahu lagi. Jadi Abu Yusuf ni dia tak akan khabar lah. Tempat dia khabar, Imam Abu Hanifah beri karung baru dah. Imam Abu Hanifah beri kepada dia duit yang untuk seterusnya dah. Begitulah. Maka mak biarkan. Sebab apa? Nampak Imam Abu Hanifah ni orang yang najabah, ada kecerdikan. Sampailah akhirnya Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah wafat. Abu Yusuf ni dilantik jadi qadi, akhirnya menjadi qadi Qudah, qadi besar pada zaman Harun Ar-Rasyid. Lalu Harun Ar-Rasyid jemput ke istana dan dalam dihidang makanan. Kemudian daripada apa ni, kacang-kacang mahal lah, fustuk, kacang cerdik dan tu. Jadi Abu Yusuf tak kenal. Dia orang mana pernah makan makanan ni pun. Apa nama ni? Dia mana pernah tengok pun. Lalu dia tanya, wahai ya Amirul Mukminin, apakah kuih ni? Dia kata makan ni. Kuih ni jarang-jarang buat ni. Ini nama faluzah. Kuih yang hanya dibuat untuk tertentu saja, hanya dimakan oleh raja-raja saja. Mu makan ni. Rugi tak makan. Barulah dia teringat pada kata Abu Hanifah bahawa anak kamu ini satu hari akan makan kuih hanya akan dimakan oleh orang raja dan juga orang besar je. Nampak? Jadi apa yang dikata oleh Abu Hanifah tu betul. Akhirnya apa? Akhirnya dia jadi orang yang mendapat kedudukan tinggi dalam masyarakat. Okey. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Tapi nak sampai tahap tu tengok bagaimana. Susah dia kata fa innahu la yakunu
afqara min Abi Hanifah. Tidak ada seorang yang lebih fakir daripada Abu Hanifah. Walam yamna'hu dhalika min at-tafaqquh. Tapi tidak menghalang diri dia untuk belajar. Faman kana lahu malun kathir. Siapa yang ada duit banyak, fa ni'mal malus salih lirrajulis salih. Maka sebaik-baik harta yang soleh itu, harta yang elok itu bagi lelaki yang soleh. Wal al-mutasarrif ke munsarif al-munsarifi fi tariqil ilm. Yang munsarif ni maknanya yang menggunakannya. Yang menggunakannya, memalingkannya pada jalan ilmu. Dan kalau orang tu lahir dalam keluarga yang kaya, alhamdulillah. Nampak tak? Mana satu bahagian daripada kerusingannya tak perlu difikirkan. Qila li alim, ditanya kepada orang alim, bima adraktal ilm, dengan apa kamu dapat ilmu? Qala bi abin ghaniyin, dengan ayah yang kaya. Aku dapat ilmu dengan ayah yang kaya. Ada gitu. Setengah ulama-ulama terdapati. Ulama zaman sekarang ni antaranya mufti bekas mufti Mesir Syekh Ali Jumaah. Dia keluarga senang dia. Keluarga orang senang. Tapi dengan sebab itu dia bersungguh. Duit tak ada masalah bagi dia. Li'annahu kana yantafi'u bihi. Kerana dia itu yantafi'u bihi, dapat manfaat dengannya ahlul ilmi wal fadl, orang ahli ilmu dan ahli mulia, orang lebih-lebih. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, kerana dia itu sebab bertambah ilmu. Li'annahu syukrun ala ni'matil aqli wal ilm, kerana itu satu bentuk kesyukuran di atas nikmat akal dan juga nikmat ilmu. Wa annahu sababu ziyadah, dan bahawa sesungguhnya fa innahu sababu dan dia itu juga sababu az-ziyadah. Wa annahu sababu ziyadah, sebab kepada bertambah lagi ilmu itu. Okey. Kila, dikatakan qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, innama adraktul ilma bil hamdi wasyukr. Aku mendapat ilmu dengan sebab memuji dan bersyukur. Aku memuji Allah dan bersyukur tu. Mana Imam Abu Hanifah ni, dia orang yang senang lah. Jadi kesenangan tu dia bersyukurinya dan memuji Allah di atas anugerah kesenangan. Fakullama fahimtu wa wufiqtu. Setiap kali aku mendapat kefahaman dan aku diberi taufik ala fiqhin, di atas satu kefahaman, wa hikmatin, dan kalam hikmat, qultu alhamdulillah. Ni bersyukur terhadap ilmu punya juga. Jadi cara nak bertambah ilmu, dapat ilmu kita bersyukur. Penuh tak kita faham masalah kita, alhamdulillah, syukurnya dapat faham. Tak? Faham tak ni? Tak faham. Kali lagi nak tengok faham ke tak? Cuba fikir, kaji macam mana boleh gini. Tak? Mudahnya ni, tak apa lah. Biar masa lama yang mudah mungkin. Bagi kita, bagi itu, apa? Fikir. Benda-benda boleh fikir. Macam mana boleh gitu? Sehingga kan kita dapat nikmat ilmu, kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Imam Abu Hanifah kata, aku dapat satu kefahaman fiqh atau hikmah, aku akan kata alhamdulillah. Fazdada ilmi, maka akan lagi bertambah ilmu aku. Dia kadang sujud syukur. Sujud syukur. Masalah payah tak faham. Baca tak faham. Boleh faham. Kadang tak boleh nak tidur. Kan tak boleh tidur lewat. Cari. Jumpa. Allah suka. Kadang dua yang bagi li talibil ilm. Demikianlah sayugia bagi penuntut ilmu an yashtaghila, dia menyibukkan diri bisyukri bil lisan, dengan bersyukur dengan lidah, wal fahma wal ilma wat taufiq, dan hendaklah dia memandang kefahaman, ilmu dan juga taufik itu minallahi taala. Wa yatluba al-mazi wa yatubal hidayata minallah, dan dia hendaklah menuntut hidayah daripada Allah Taala berdoa, dengan berdoa lahu, wa tadarrui ilahi, dan memohon kepada Allah. Fa innallaha ta'ala hadin man istahdah, kerana Allah Taala akan memberi hidayat kepada orang yang meminta hidayat. Fa ahlul haqqi, maka ahlul haq, wa hum ahlus sunnati wal jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah, talabul haqqa minallah, mereka menuntut
kebenaran daripada Allah Ta'ala. Wal haqqal al-mubin al-hadi al-asim. Hak yang terang, yang memberi hidayat, yang menjaga. Asim ni yang dapat menjaga mereka. Fahadahumullah, maka Allah Ta'ala pun memberi hidayat kepada mereka. Wa asamahum anid dalalah, dan Allah Ta'ala menjaga dan memelihara mereka daripada kesesatan. Itu ahli sunnah. Dia minta hidayat dengan Allah, maka Allah Ta'ala beri hidayat. Wa ahlud dalalah, ahli dalalah pula, golongan-golongan akliyin, orang-orang yang sesat ni, Mu'tazilah ke falsafah. U'jibu bi ra'yihim, mereka ta'ajub dengan akal fikiran mereka, dengan idea mereka. Wa aklihim, dan akal mereka. Mereka kan pandai, mereka kan ahli akal, mereka kan ahli yang pandai berkalam, pandai falsafah. Mereka ta'ajub dengan pandangan dan akal mereka. Wa talabul haqqa minal makhluqil ajiz wa huwal aql. Lalu dia minta kebenaran tu daripada makhluk yang lemah. Apa dia? Akal. Dia bergantung kepada akal. Li'annal aqlal. Jadi akhirnya apa? Akhirnya tak dapat kebenaran. Kenapa? Li'annal aqla la yudriku jami'al asya' kal basari. Kerana akal tidak mampu memaham semua perkara. Seperti mana mata. Mata bukan boleh nampak semua perkara. Mata tak boleh nampak semua perkara. Ada benda yang ada kita tak nampak. Kumang kita tak nampak. Ada? COVID-19 kita tak nampak benda. Tapi benda ada. Fa'innahu la yubsiru jami'al asya'. Kerana mata ni tak mampu melihat setiap perkara. Fahujibu, kerana mereka, golongan-golongan akli, orang yang bergantung kepada akal ni, di kalangan ahli falsafah dan ahli kalam yang melampau ini, mereka bergantung kepada akal, mereka tak bergantung pada Allah. Fahujibu, lalu mereka dihijab. Wa ajazu an ma'rifatihi, maka mereka terlemah daripada mengenal Tuhan. Wa dallu wa adallu, mereka sesat ghafil itu. Orang yang lalai itu, orang yang beramal dengan kelalaiannya. Wal aqilu man amila bi aqlihi, orang yang berakal itu, orang yang beramal dengan akalnya. Orang yang akil beramal dengan akal. Akalnya menuntut supaya dia meminta hidayat pada Allah, maka dia buat gitu. Maka itu orang berakal. Fal amalu bil aqli awalan, maka beramal dengan akal yang disebut orang berakal tadi, orang bijak tadi, orang beramal guna akal. Beramal dengan akal, mula-mulanya an ya'rifa ajza nafsihi. Dia mengetahui lemah dirinya. Qala Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, sungguhnya dia kenal Tuhannya. Cuma penisbahan kepada kalam Nabi inilah. Sebagaimana disebut oleh ulama-ulama takhrij, bahawa hadis ni tak sabit daripada Nabi. Yang ada, dia ini kalam yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Bagaimana dalam kitab Nahjul Balaghah. Ni kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi maknanya betul. Cuma penisbahan pada kalam Nabi itu tidak ada riwayat yang menisbahkan ataupun menyandarkan pada kalam Nabi dengan riwayat yang sahih. Jadi tapi benda ini, kalimah ini betul lah. Kalimah ini betul. Yang banyaknya atau kita lihat sandarannya ialah kalam pada Sayyidina Ali dalam Nahjul Balaghah. Okay. Fa'idha arafa ajza nafsahu, apabila seseorang tahu kelemahan diri, arafa qudratallahi azza wa jal, maka dia kenal kudrat Allah. Wala ya'tamidu ala nafsihi, maka dia tidak akan bergantung kepada diri sendiri, wa aqlihi, kepada akalnya, bal yatawakkal ala Allah, bahkan dia bertawakal kepada Allah. Wa yatlubul haqqa minhu, dan dia akan menuntut kebenaran pada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupkan baginya. Wa yahdihi ila siratin mustaqim, dan Allah Taala akan hidayahkan dia pada jalan yang lurus. Wa man kana lahu malun katsir, siapa yang ada harta yang banyak, fala yabkhal, jangan bakhil. Wa yanbaghi an yata'awadha billahi minal bukhli, dan hendaklah dia minta berlindung dengan Allah daripada sifat bakhil. Qala Nabi SAW, ayu dawa'in adwa'u minal bukhli. Ayu dawa'in adwa'u minal bukhli. Dawa' ke da'? Da'. Ini dawa' tu. Ayu da'in adwa'a minal bukhli. Ayu da'in adwa'u minal bukhli.
Tidak ada dak penyakit yang lebih bahaya ataupun lebih berpenyakit daripada sifat bakhil. Ayyuda'in adwa'u minal bukhli. Lebih berat daripada sifat bakhil. Bakhil ni bahaya. Wa kana Abu Syekh Imam Al-Ajal Syamsul A'immah Al-Halwani rahimallahu taala faqiran. Dia ni orang fakir. Yabi'u Abu ayah dia ni. Ayah Syekh Imam Syamsul A'immah ni Al-Halwani, ayah dia tu fakir. Yabi'ul halwa, dia jual manisang. Macam jual manisang, jual gula-gula macam tu lah. Wa kana yu'til fuqaha'a minal halwa'i, dan dia selalu memberi hadiah kepada ulama-ulama fiqh ni kuih. Wa yaqulu ud'u libni, dia pun minta. Dia selalu hadiahkan kepada orang ahli ulama fuqaha ni, hadiahkan kuih. Dan dia kata ud'u libni, tolong doa pada anakku, fabi barakati judihi, dengan keberkatan kemurahan dia. Kerana sebab dia pemurah, wa'tiqadihi, dan i'tiqad baik kepada ulama ni, wa syafaqatihi, dan ke rasa belah kasihannya, wa tadarruihi ila Allah, dan pengharapannya kepada Allah Taala, nala benuhu manala, maka mencapai oleh anaknya apa yang dicapai. Itu Syamsul A'immah Al-Halwani jadi ulama yang terkenal. Sebab apa? Ayah dia orang yang pemurah, tak apa. Ilmu ni bakhil dengan ilmu ni memang langit bumi tak boleh temu. Kita kata sebagai timur barat lah. Timur barat tak boleh temu. Payah sakat. Wallahu alam, tak pernah jumpa ke lah. Orang yang betul-betul alim tu tapi sifat bakhil. Sifat bakhil. Sifat bakhil tak. Tuhan tak akan beri. Biasa dia. Sebagaimana ulama sebut lah. Sebab itu dia peringat ni. Sebab apa? Sebab bakhil ni. Bakhil ni akan jadi perangai dan sifat. Pelajar penuntut ilmu, masa mengaji belajar, ada jenis bakhil. Tapi tengok jenis bakhil tu, untuk jadi orang ulama ataupun orang yang dapat manfaat, biasanya kita tak pernah tahulah. Tak pernah tahu. Kalau ada, Allah Alam. Baik tu jangan bakhil. Jangan bakhil. Ajar daripada awal, jangan bakhil. Ni hak makanan sendiri tau. Makan kat seorang tau. Tak tunjuk orang tau. Dalam loker. Ada loker sini. Buka loker, makan seorang kat loker. Mak ayah dia bawa. Ataupun tunggu orang tidur. Malam, waktu pik. Makan kat dalam tanah. Puak. Wa yashtari bil mali, dan hendaklah dia membeli dengan harta itu al-kutuba, kitab-kitab. Wa yastaktiba. Bukan ni. Apa nama ni? Ayah kepada apa ni? Wa yashtari. Selesai situlah. Wa yashtari, dah hendaklah seorang itu membeli dengan hartanya kutub. Wa yastaktiba. Wa yashtari, ada an yashtari aja. Rahimahullah. Fakiran, ada wa an yashtariya bil mal al kutuba wa yastaktiba. Situlah atas itu. Wa yastaktiba, dan hendaklah dia minta supaya tulis. Kalau zaman dulu kan, kadang-kadang bapak ni, ayah ni, cara dia ada duit, orang ada duit, beli kitab untuk anak-anak. Kalau kita sendirilah. Maknanya kalau pelajar, ayah tu jangan